A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanin yafqahuna. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi. Hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama mendengarkan satu forum santai BIG 2021 yang mana terdiri daripada kumpulan 3. Kami daripada kumpulan 3. Saya sebagai selaku moderator akan memperkenalkan ahli dalam forum santai kita pada hari ini daripada PDPP PAI kumpulan 3 yang terdiri daripada saya sendiri, Ustazah Ain Karim. Yang kedua, ahli panel kita, yang pertama ahli panel kita Ustazah Nadia. Yang kedua, ahli panel kita iaitu Ustazah Asia. Yang ketiga, Ustazah Nadira. Dan yang keempat, Ustazah Khawlah. InsyaAllah tajuk hari ini yang kita tengok sangat menarik iaitu hikmah mentadabbur alam. Apa yang saya lihat daripada maksud tadabbur itu di dalam Al-Quran itu sendiri membawa maksud iaitu dari sudut Al-Quran iaitu memerhati dan mengkaji dan menyelidik. Itu dari sudut Al-Quran. Jadi hari ini kita nak dengarlah daripada ahli panel kita yang hebat-hebat hari ini akan menerangkan iaitu apakah hikmah kita mentadabbur alam. Saya ingin petik daripada firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Ghasyiyah yang menerangkan bagaimana ayat yang menunjukkan kita merenung ciptaan Allah dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah tidak mereka melihat dan memerhatikan unta itu bagaimana ia diciptakan? Ayat seterusnya, wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan lagi itu bagaimana ia ditegakkan, ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Iaitu gunung-gunung bagaimana ia ditinggikan. Itulah daripada sebahagian ayat Al-Quran yang menunjukkan kita ni perlu merenung tentang kejadian alam, kejadian semula jadi yang Allah telah ciptakan. Dan insya-Allah saya berminat untuk pergi ke ahli panel pertama kita iaitu Ustazah Nadia. Bolehkah ahli panel kita yang pertama iaitu Ustazah Nadia menerangkan apa itu hikmah mentadabbur alam itu dari segi jasmani. Tafadhal masykur. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Ustazah Ain Karim. Okey, sekarang ini saya akan membicarakan berkenaan dengan hikmah mentadabbur alam dari segi jasmani. Tadabbur alam ini melalui aktiviti. Apakah yang dimaksudkan dengan jasmani? Okey, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan jasmani. Jasmani iaitu yang berkaitan dengan tubuh badan ataupun disebut sebagai fizikal. Unsur jasmani yang paling penting adalah kesihatan dan kecergasan. Ada pepatah Arab yang menyebut, yang berbunyi iaitu al-aqlus salim fi jismis salim, yang membawa maksud akal yang sihat berada dalam tubuh yang sihat. Okay, apabila kita melakukan aktiviti seperti mendaki gunung, kita dapat mentadabbur alam, melihat keagungan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Kita dapat melihat tingginya gunung tersebut. Okay, kita akan memuji Allah. Subhanallah, cantiknya, indahnya ciptaan Allah. Dengan itu, hikmahnya dari segi jasmani. Selain itu, ia dapat menyihatkan tubuh badan kita dengan mengeluarkan peluh, dapat membekalkan oksigen kepada paru-paru, dapat menyegarkan pemikiran dan pastinya memberikan kesihatan yang baik kepada tubuh badan kita. Selain itu, Islam juga menggalakkan kita untuk melakukan aktiviti kecergasan seperti berenang, memanah dan menunggang kuda. Aktiviti ini boleh disesuaikan dengan peredaran dan keadaan masa kini berdasarkan kemampuan setiap individu seperti bersenam, berjoging, bermain bola sepak dan mendaki bukit.
apa yang penting ialah kita mengembalikan kecergasan tubuh badan di samping mengekalkan kesihatan pada setiap masa. Okey. Saya rasa di sini saja pandangan saya berkaitan dengan hikmah mentadabbur alam dari segi jasmani. Okay, saya serahkan semula kepada moderator Ustazah Ain. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nadia di atas kupasan sebentar tadi berkaitan dengan hikmah di sebalik mentabur alam, iaitu dengan kesihatan fizikal. Kita menghargai kesihatan fizikal kita, kita boleh melakukan aktiviti bersukan, beriadah. Semua itu perkara itu disebabkan akal yang sihat itu datang daripada tubuh badan yang sihat. Alhamdulillah. Okay. Selesai untuk bahagian jasmani. Dan saya nak teruskan kepada ahli panel yang kedua, kepada Ustazah Asia. Dah bersedia Ustazah Asia untuk hikmah tadabbur alam dari segi rohani pula. Bagaimana Ustazah Asia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita Ustazah Ain. Okey, tadi kita dah dengar hikmah tadabbur dari segi jasmani. Sekarang pula kita dengar pula daripada saya berkenaan dengan hikmah tadabbur dari segi rohani. Okey, kerohanian. Saya rasa semua dah maklum kerohanian tu apa, berkaitan dengan jiwa kita, dalaman kita. Okey, jadi hikmah tadabbur kepada alam sekitar yang dapat dilihat dari aspek rohani adalah salah satunya saya ambil yang saya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana apabila kita melihat alam, contoh seperti lautan, di atas lautan segala jenis atas muka bumi inilah, lautan gunung ganang ke, kita akan rasa takjub. Kan kita akan rasa takjub secara tidak langsung, kita akan memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Serta secara tidak langsung juga seterusnya kita akan mengucapkan rasa syukur, subhanallah, maha suci Allah, indahnya alam yang engkau ciptakan. Okey, dengan itu dia rasa, macam hati kita, jiwa kita, dia macam ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu daripada kerohanian lah. Saya rasa setakat itu sajalah daripada saya. Saya serahkan kepada moderator kita kembali. Okey, terima kasih diucapkan kepada ahli panel kedua. Okey, teringat saya bila penerangan daripada Ustazah Asiah berkaitan dengan menghayati alam ini dengan cara rohani, dari segi hikmah daripada rohani kita. Saya teringat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi awalam yusiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Adakah tidak kamu berjalan di atas muka bumi ini dan bagaimana kamu melihat akibat ataupun siksaan pada orang-orang yang mendustakan Allah. Dari segi rohani, bila kita tengok pada zaman-zaman Nabi dahulu yang mana mereka ini melakukan perkara yang tidak baik ataupun mungkar, mereka akan dibalas oleh Allah kerana mereka tidak menghargai. Dan benda tu kita jadikan satu pengajaran pada diri kita bila kita menghayati. Dari segi alam begitulah juga. Bila kita tengok keadaan alam sekitar, kita rasa tenang, subhanallah. Kita akan keluarkan perkataan subhanallah, maha suci Allah, kan? Dari situ datangnya daripada rohani kita. Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita nak teruskan kepada ahli panel yang ketiga, iaitu Ustazah Nadhirah, iaitu berkaitan hikmah mentadabbur alam dari segi intelektual. Tafadhal ya, masykur. Okay, terima kasih kepada sahabat saya. Jadi saya akan sambung kepada hikmah tadabbur alam melalui intelektual. Okay, yang sebagaimana kita tahu, intelektual ni berkaitan dengan pengetahuan. Kan? Jadi kita sebagai orang Islam perlu mempunyai pengetahuan supaya kita dapat menghayati segala ciptaan Allah di atas muka bumi ni. Jadi dari segi intelektual, kita pengetahuan dari segi intelektual dapat membuka ruang pemikiran kita dan supaya kita lebih luaskan pemandangan kita. Contohnya, jika kita pergi berjalan jauh, dia dapat meluaskan lagi
pengetahuan dan pemandangan kita. Dan contohnya, jika kita melakukan aktiviti mengembara ke dalam hutan atau mendaki bukit, dapat memberikan kita pengalaman yang berbeza-beza. Sebab apa? Biasanya kita selalu duduk atas tanah je. Jadi bila kita sekali-sekali naik bukit, kita dapat dari sudut pandangan yang berbeza pula. Betul tak? Kita dapat tengok, oh besarnya kebesaran Allah. Jadi Ya, saya setuju. di samping itu, kita juga dapat menambah pengetahuan dan informasi melalui pemerhatian kita yang pelbagai. Sebab apa? Dari struktur binaan bumi, dari struktur organisasi bumi. Jadi itu sahaja yang setakat yang saya tahu melalui intelektual. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Okay, terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang ketiga, Ustazah Nadira, di atas kupasan dan huraian ni berkaitan dengan hikmah di sebalik mentadabur segi intelektual, iaitu saya setuju dengan pendapat ahli panel kita, iaitu meluaskan pemandangan kita. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Okay. Seterusnya kita nak pergi ke ahli panel kita yang keempat, iaitu yang terakhir, iaitu Ustazah Khawlah, iaitu berkaitan dengan hikmah mentadabur alam dari segi emosi. Tafadhal, mashkur. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator majlis, Ustazah Ain. Okay, Alhamdulillah kita dah dengar tadi mentadabur alam ni sebenarnya dia adalah satu aktiviti yang sepatutnya kita jadikan dia untuk amalan kita sebagai seorang manusia ni. Okay, kita dapat tahu tadi kan dari segi rohani tu kita akan lebih dekatkan diri kita kepada Allah dan mempunyai implikasi yang positif lah juga kepada jasmani kita, kepada akal kita. Dan saya nak sentuh hari ni iaitu dari segi emosi. Okay, seperti yang kita tahu, contohnya aktiviti mentadabur alam ni terdapat pelbagai lah. Contoh yang paling simple, mandi sungai macam kita pernah buat kan. Kita nak menenangkan, nak release kita punya stres, kita mandi sungai, kita daki bukit, kita pergi dekat kawasan yang hutan, kita rasa bau-bau hutan tu, bau-bau pokok, angin yang sejuk tu boleh menenangkan kita. Okay, jadi antara hikmah kita tadabbur alam ni, antaranya dia dapat menstabilkan emosi kita daripada emosi yang negatif kepada emosi yang lebih positif. Dan kita akan seimbangkan emosi kita ni ke arah yang lebih islami lah. Bila mana kita lebih rapat dengan alam ni, kita akan dekatkan diri kita kepada pencipta alam itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan kita secara tidak langsung kita akan dapat ketenangan jiwa tu. Okay, saya nak berkongsi sedikit kajian daripada salah seorang pakar psikologi Jakarta. Okay, dia iaitu Mirza Iqbal. Dia berpendapat bahawa alam ni sebenarnya sifat dia menyembuhkan. Salah satu kajiannya telah menyatakan iaitu forest therapy telah dilakukan kepada manusia yang mempunyai masalah tekanan jiwa ataupun stres ni. Terapi dekat dengan hutan. Kalau dia ada maksudnya nak menghadapi masalah stres dalam kalangan manusia, mereka suggestkan, mereka cadangkan terapi pergi ke hutan. Sebab itulah kita tengok pengembara-pengembara yang datang daripada luar negara ni kebanyakannya mereka akan tertumpu kepada alam-alam seperti hutan, sungai untuk mereka jadikan tempat tujuan. Okay, sebab kita tengok kepada sejarah kita yang dulu, sebelum adanya pembangunan, kita dulu hidup dengan alam. Kita sangat rapat dengan alam. Kita dekat dengan pokok-pokok, kita dekat dengan sungai-sungai. Tapi bila mana kita dah mula sikit demi sikit melakukan pembangunan yang pelbagai, kita lebih disibukkan dengan keduniaan, maka kita perlulah kembali kita perlulah kembali kepada alam lah untuk seimbangkan balik keadaan jiwa kita, emosi kita supaya lebih stabil dan juga positif. Okay, sebelum saya tutup saya punya perkongsian ni, ikan berenang di dalam kolam, ikan dibeli di kedai Azlan. Mari budayakan tadabbur alam, semoga dapat dijadikan amalan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Saya serahkan kepada moderator majlis.
Okay, terima kasih diucap kepada ahli panel kita yang terakhir, Ustazah Khawlah. Masya Allah, panjang lebar penerangan daripada ahli panel keempat kita. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana kita semua sudah mengetahui apakah hikmah di sebalik kita mentadabbur alam. Kerana dalam kita mentadabbur alam, kita boleh mengucapkan setiap nikmat yang Allah berikan dari segi emosi kita, nikmat yang kita dapat, emosi, intelektual, kita punya jasmani dan rohani, kita hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Kerana dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan 38 kali kalimah alhamdulillah. Sesuatu yang ringan kita sebutkan. Kalau kita dapat contoh ni kan di rumah kita menanam pokok kan, itu satu terapi alam yang mana kita menghayati dengan dah sibuk bekerja, kita tengok tanam-tanaman di sekeliling rumah kita. Subhanallah kan, cantik, rasa tenang jiwa kita kan. Okey, alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua ahli panel. Jadi kesimpulan kita pada hari ini iaitu Allah jadikan alam ini sebagai sumber hikmah dan daripadanya terdapat rahsia-rahsia kebesarannya. Alhamdulillah, itu sahaja untuk forum santai BIG 2021 kita, iaitu yang bertemakan tajuk hikmah mentadabbur alam. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua ahli panel. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Okey, saya tutup majlis kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Amantu sa'anzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum.